نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب
الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam geng Ustaz. Geng Ustaz malam ini kita berpasangan dengan ayahanda DR Sam. Saya anak Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha Allah. Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Nampak ceria lah malam ni ayahanda. Masya Allah, bang. Saya rasa bersyukur lah dapat bersama Ustaz ni dengan geng-geng Ustaz. Masya Allah. Rupanya Ustaz ni, Ustaz ada geng-geng. Masya Allah. Ingat tablik aja ada geng. Ustaz ada geng. Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah. Ayahanda. Ya Ustaz, Masya Allah. Orang nak tahu jugalah sikit sebanyak berkait dengan ayahanda ni. Kenapa diletakkan DR tu? Oh, DR tu. Apa dah? Oh, DR tu sekarang Ustaz. Makna DR Sam tu 2 rakaat selesai all masalah. Masya Allah. Anda DR 2 rakaat, 2 rakaat selesai all masalah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Rupanya ada orang kata ada makna di sebalik nama. Ada makna pula. Itu pula Ustaz, baru-baru ni datang pula satu idea yang baru pula. Di Arsam ni Pak. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam save all mankind. Allah. Dakwah Rasulullah save mankind. Save all mankind. Masya Allah. Rupanya ada hikmah pula tahu nama di Arsam ni. Allah. Tapi sebenar untuk diri saya jugalah. Tapi sebenar Ustaz, nama saya yang terletak tu dekat atas tu Salim bin Ibrahim. Ini Salim di Arsam ni nama yalah zaman-zaman dulu bila nak terpentas tu kan. Tengah cari nama-nama lah. Dulu memanglah nama gelaran dulu orang panggil Sam. Lepas tu bila dah mula nak start menyanyi tu
kita carilah apa-apa yang apa taruk bagi ada bagi nak gempak sikit. Tahu DR. Oh, itu yang timbul di Jadi RSM orang tu. ingat DRT, orang ingat doktor ke? Jadi masa tahu nama DR Sam tu, masa tu zaman tu lagu Rasputin tengah hot. Ya. Ustaz ingat tak lagu Rasputin tu? Tak tahu masa tu kat pondok. Rasputin. Oh, Ustaz kat pondok. Itulah Ustaz. Dekat ni tahu macam mana masa tu tengah mesyuarat tu. Sebelum tu nak pergi ada satu pentas budaya. Saya bersama Ali Bakar, lepas tu bersama arwah Allahumma salli Muhammad, Azmin Mustafa. Masa tu kita duk bincang apa nama nak tahu ni. Supaya nanti nama ni tergempak lah. Kan? Jadi masa tu saya duk main basking kat tepi jalan. Masa tu dah tahun 80-an dulu. Jadi masa tu tahu nama DR Sam lah. Masa tu kita sajalah nak bagi gempak orang. Kita tahu lah DR. Nanti orang ingat ni, wah ni doktor lah. Sajalah bagi gempak kan. Jadi bila dah tu kita tahu D, kita cover line, kita tahu D kecil. Jadi D kecil. D tu tak D. Jadi orang tak orang akan panggil DR lah. Orang nak panggil doktor pun apa salahnya kalau nak panggil doktor. Kan kita pun tak marah lah. Jadi ada juga orang tanya, kau ni doktor, mana kau punya klinik? Jadi kita bercakap, kita punya klinik seluruh masjid ni kita punya klinik. Kita obat bukan aja obat jasmani, kita nak obat rohani sekali. Rohani bila dah baik, jasmani pun akan jadi baik. Sekarang ni, Ayahanda. Ya Ustaz. Biasanya bila kita nak baik rohani tu, orang ikut berbagai-bagai jemaah. Dan saya dapati Ayahanda sekarang ni mengikuti jemaah, orang kata dulu orang panggil jemaah dakwah, sekarang orang panggil tabligh. Sarap sikit. Ya Ustaz. Jadi itu hari ada isu sikit lah. Ya, baik kaitan dengan COVID-19 ni, berkait dengan orang panggil apa, kluster tabligh. Ya kan? Ustaz. Apa pandangan Ayahanda ni? Jadi Ustaz, ini semua kita kembali pada Allah SWT juga. Allah SWT yang jadikan ini untuk nak uji kita. Jadi sebenarnya Ustaz, mari kita pertamanya kita nak faham tentang perkataan tabligh tu. Tabligh ni kita tahu ni dia ada kait dengan antaranya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 sifat, iaitu apa? Sidik, amanah, fatanah dengan tabligh. Jadi Ustaz, jadi sekiranya kalau Ustaz ada kereta kan, contohlah Ustaz ada kereta. Jadi kalau saya ni marah Ustaz punya kereta, Ustaz punya kereta ni cakap semua yang tak baik-baik lah pada Ustaz punya kereta. Apa perasaan marahlah kalau kita ikut nafsu kita. Sebab apa? Dia ada kait dengan Ustaz. Kereta tu ada kait dengan Ustaz kan. Jadi begitu jugalah bila kita ni cakap tentang tabligh ni, tulah ni. Kita tak sedar kita sedang apa? Sebab dia ada kait dengan Nabi. Jadi dulu kalau orang bersendakan Nabi, kita marah kan. Tapi kita kadang-kadang tak sedar. Orang kita sekarang pun tengah bersendakan satu usaha yang ada kait dengan Nabi lah. Usaha tabligh ni. Ya. Jadi kita pun Maulana Alias pun yang dia hidupkan balik usaha ni. Usaha yang dia cakap kalau lah ada nama untuk usaha ni, dia akan nama usaha ni gerakan dakwah dan tabligh. Dia akan bagi nama usaha ni gerakan usaha atas iman dan amal. Dia pun takut nak panggil benda ni tabligh sebab dia takut nanti orang akan memain-mainkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia dekat dengan Nabi Muhammad. Kerja Nabi ni kan. Tapi jadi orang yang panggil tabligh ni kan, sebab apa atas ya Ustaz. Tapi sekarang sebab orang yang panggil tabligh atas perbuatan kita.
Ya Ustaz? Ya. Ustaz nak cakap apa tadi? Masa COVID ni, Ya. ya kluster tabligh bila dikuarantinkan, mereka ni menunjukkan satu imej yang begitu baik. Sehingga dipuji-puji kluster tabligh ni memberi kerjasama yang begitu baik. Walaupun mereka awalnya orang memomokkan dengan berbagai momokkan lah. Ini sebenarnya satu ajaran Nabi. Dakwah bihal dia panggil. Ya. Ini semua atas perkara tu tak akan berlaku atas sebabnya latihan. Sebab itulah yang kita dilatih. Itulah yang kita dibuat masa kita dikeluar, masa kita belajar keluar 3 hari, 40 hari. Itulah yang amalan-amalan kita latih. Jadi dia dah jadi macam dah rutin dalam kehidupan kita. Jadi mana kita pergi pun itulah yang kita bawa. Biar dah jadi biasa ya, sebab akhlak dakwah ni melalui akhlak tu yang penting. Dah jadi. Ya. Ya Ustaz. Benar Ustaz. Jadi kita pun diajar untuk muliakan orang. Kita selalu marahkan diri, apa-apa berlaku pun kita selalu marahkan diri kita disebab benda berlaku ni sebab diri, sebab saya kan. Jadi benda tu dah dilatih. Kan. Benda tu tersebelah macam kita latih kadang-kadang kita pergi macam petang rumah orang tu kan Ustaz kan. Ya. Kadang-kadang kita kena marah kan. Kadang-kadang kita kena kena puji, kena marah selalu. Jadi dah benda tu dah kebiasaan. Jadi kita anggap ni semua daripada Allah. Kan? Macam benda tu nak jadi macam nama pun kluster tabligh macam orang panggil pun, itu pun semua berlaku pun dengan izin Allah SWT. Sebenarnya mungkin Allah nak ajarkan kita. Ini tanda kasih sayang Allah. Bila Allah kasih satu orang tu, maka Allah akan uji pada dia. Allah akan bagi dia supaya dia sentiasa ingat pada Allah SWT. Jadi hari ni kita tengok ini satu rahmat Allah, kasih sayang Allah supaya kita hari ini semua kembali pada Allah. Mungkin silap kita lah, banyaknya kita tengoklah mungkin sekarang pun dah usaha kita pun dah mungkin banyak orang dah tahu, banyak hari ni pun kita pun banyak dah tak macam usaha dulu Ustaz. Dulu buat usaha ni memang malam-malam bangun memang selalu menangis. Kan? Sebab apa ada orang yang tak suka, kena marah dan sebagainya kan. Tapi lately sekarang ni banyak dah macam orang dah terima. Mana pergi pun dah orang dah suka, orang dah buka pintu, orang dah suruh ajak masuk, bagi makan lagi. Jadi kita rasa macam selesa hari ni. Ini pun mungkin satu teguran pada Allah SWT. Jadi kita terimalah. Kan? Jadi kita rasa, yalah Allah mungkin, dari satu pun Allah pun mungkin nak tahulah, orang pun mungkin, sekarang pun Alhamdulillah banyak orang pun dah mula nak cari apa. Siapa ni, apa ni orang tabligh ni. Kan? Dulu dia orang dengar-dengar je. Sekarang dia dah tengok apa yang dia orang buat, Jadi bila dia tengok dekat hospital tu dah jadi macam surau. Hospital tu dah jadi muzik, orang duk azan, budak-budak ni dah azan, duduk pun duduk. Dia pun rasa senang. Tak ada banyak komplain. Sebab inilah semua kita dah diajar macam nak mujahadah. Yang susah payah kan. Itu semua dah ajar semua. Bagus ya, itulah dia. Latihan, melalui latihan itu ya. Semuanya datang daripada Allah. Ya Ustaz. Ingat tak lagu Iwan Saman? Benar ya Ustaz. Siapa bagi makan Allah. Dapat bagi rezeki. Masya Allah. Allah. Saya rindu dengan dia. Dia tu kalau cakap tu tak ada. Semua Allah je. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dia pun kalau dengar kisah dia pun, dia Alhamdulillah lah hari ni banyak artis-artis banyak pun dah berhijrah, dah berubah sikit demi sedikit perantaraan bila mereka dapat keluar di jalan Allah SWT. Jadi sebenarnya kita keluar ni Ustaz untuk nak baiki diri kita, bukan apa, untuk diri kita ni nak baiki diri kita. Supaya kita ni hampir dengan Allah, supaya kita kenal Allah. Jadi bila kita dah kenal Allah. Apa saranan ayahanda kepada artis-artis ni? Ya Ustaz. Apa sarana ayahanda pada artis-artis sekarang? Alhamdulillah dia orang semua bagus. Sebab artis ni satunya Ustaz, dia orang hati dia ni dia orang lembut. Lepas tu dia orang mudah. Sebab apa dia orang ni, saya dekat lembut, macam saya sendiri dululah kadang-kadang
Orang tak tahu kita punya masalah. Orang tak tahu kita punya keluarga kita macam mana, tak tahu kedudukan kewangan kita tak macam mana, orang tak tahu. Tapi kita datang dengan penuh senyum. Hiburkan hati orang. Allah. Bagi orang senang. Padahal orang tak tahu dalam hati kita ni macam mana susah. Jadi kita penghibur, nak hiburkan orang. Namakan Jadi penghibur. ini satu sifat yang nama penghiburan. Jadi ini satu sifat yang Allah sangat suka. Walaupun dalam keadaan apa pun nak hiburkan orang. Jadi alhamdulillah banyak dari orang ni semua hati lembut, mudah. Mudah nak dapat hidayat. Kita tengok pun ramai pun hari ni pun dah alhamdulillah lah. Walaupun mereka ni pun ialah pakai dengan rambut panjang dengan sebagainya, tapi alhamdulillah ramai pun dah mula jaga semayang, mula dah datang masjid. Ini alhamdulillah. Kan? Sebab apa dia orang pun artis nak mencari juga. Kan? Mencari ketenangan, kebahagiaan. Jadi ketenangan, kebahagiaan, kejayaan ini semua hanya dalam agama je. Kan? Dia pun faham. Duit macam banyak mana-mana pun duit pun tak boleh bagi kebahagiaan. Kan? Yang kebahagiaan Allah SWT je, Ustaz. Tapi kalau tak ada duit tak bahagia juga ayah anda. Itulah. Pening juga kalau tak ada duit. Tapi ada duit pening juga. Tak ada duit pening. Tapi insya-Allah lah. Duit bukan segala-galanya. Yeah. Tapi tak ada duit, tak ada segala-galanya. Tapi Allah boleh bagi. Allah Ya, boleh bagi dengan duit, tanpa duit pun Allah boleh bagi. Lahu Apa yang penting, samawati wa ma fil ardh. apa yang penting dalam hati kita ada Allah bagi semua ni. Allah akan bagi. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Oh, benar ya Allah. Apa yang penting hati kita ni nak tenteram, nak apa? Rasa tak ada duit pun tak. Kadang-kadang Ustaz kita diajar macam kita kalau pergi macam India, Pakistan tu Ustaz, Pakistan, Bangladesh Ustaz. Selalu kita pergi 4 bulan. Di sana kita diajar kan. Duit ada. Duit banyak ada, tapi tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak beli, tak boleh nak tu. Apa kita rasa, tengok. Duit ada tapi tak boleh nak buat apa. Makna dia betul lah yang kita duk cakap tu, duit ni tak boleh buat apa. Kan? Jadi yang boleh apa semua Allah aja. Di mana dia orang kat sana pun kita tengok, dia orang bukan banyak sangat duit tapi hidup bahagia. Negara Bangladesh tu kita tengok orang yang miskin tapi dia orang hidup bahagia. Tak ada kecoh, tak ada apa. Boleh katakan dia orang makan tu, kita ni kalau makan dengan kadang-kadang 3-4 lauk. Dia orang makan telur dengan dal je. Dia punya makan, subhanallah. Jadi kita tengok kehidupan dia orang, masya-Allah, hebat Allah. Kan? Boleh buat pengajaran untuk kita semua. Ya Ustaz, masya-Allah. Okey. Ayah anda. Ya, Sekarang ni dalam musim PKP. Stay at home. PKP. Jadi dalam duduk di rumah ni, kita duduk di rumah. Dulu saya fikir ayah anda, aku nak duduk makan tidur je. Tak nak kerja. Sekarang Allah bagi makan tidur. Baru tahu kan. Baru tahu. Jadi dalam situasi yang ruang yang ada pada kita hari ni, orang yang bekerja, orang yang pencet macam ayah anda, apa saranan ayah anda, orang yang duduk di rumah ni, apa pengisian yang perlu mereka isikan? Allah. Sebenarnya satu hikmah Allah SWT lah. Ya Allah jadikan ni semua. Sebenarnya ni nak beritahu kita ni lah, nak buat persediaan lah. Sebenarnya ni satu hikmah. Bahawasanya yang kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak tu, kita dah rasa dah, nampak? Inilah persediaan lah. Kan? Kita rasa seorang, tak ada kawan, tak ada tu, tak boleh nak cakap, tak ada nak apa. Itu pun alhamdulillah pun masih kita ada keluarga kita. Bayangkan besok kalau kita dalam kubur besok. Allah, bagi kita seorang. Jadi satu latihan untuk kita. Ini satu latihan untuk kita untuk buat persiapan. Untuk datangnya maut, datangnya nak buat kehidupan yang mana, kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan selepas mati. Kan? Jadi ini satu latihan untuk kita. Jadi ini kita kena sedar diri kita bahawa inilah peluang Allah bagi. Bayang kalau Allah ambil kita dan kita duduk dalam kesibukan. Allah tak ada buat persiapan.
Berapa ruginya kita. Tapi alhamdulillah tu kesayangan tahu Allah. Ini satu rahmat daripada Allah. Allah. Ini satu rahmat Allah SWT bagi kita duduk rumah. Jadi inilah peluang begitu banyak. Kan? Untuk kita nak habiskan zikir kita, untuk kita nak bertadarus Al-Quran, untuk kita nak tu. Jadi ini ambillah peluang ni Allah bagi. Supaya besok di depan Allah akan tanya apa kau buat. Sebab kita menetap dalam surah Rahman kan. Allah akan ulang alik berapa kali Ustaz? 30 lebih kali kan. Ayat tu, nikmat mana yang kau dustakan. Ni satu nikmat Allah bagi kita ni. Masa Allah bagi kita ni. Ustaz itu ayat apa tu? Ustaz. Ya. Nikmat mana yang kau dustakan? Allah. Allah tanya balik kita. Allah tanya. Jadi ini pun kita kena anggap ni kita kat rumah ni. Kita kat rumah ni pun satu nikmat. Supaya kita dapat banyak musabah bagi kepada kita. Dulu mungkin kita tak ada masa. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan sekarang. Allah dah bagi masa. Jadi gunalah masa yang kita duduk dekat rumah ni. Kan, banyakkanlah buat amalan-amalan kita. Yang kita dah terlepas. Macam saya ni dulu banyak dah tahulah zaman-zaman dulu. Ustaz dah mula-mula nak sembahyang, nak fikir nak sembahyang qada dah. Dah mula dah qada dah. Lepas tu mula-mula dah nak tengok Al-Quran. Dulu pun sibuk je kan. Mula-mula dah nak belajar-belajar lah. Mula-mula dah sembahyang sunat pun dah ada tambah-tambah sikit. Jadi alhamdulillah lah. Dulu kalau tengok lepas asar ni selalu je kan terus pergi minum teh lah, pergi makan lah. Sekarang alhamdulillah kan Allah bagi masa supaya habiskan zikir kan. Tunggu sampai waktu isyak. Jadi nampak satu Allah kasih sayang ni Allah. Kalau tidak dulu semua tak ada masa. Lepas subuh kadang-kadang lah habis terus dah pergi kedai mamak lah. Matahari tak keluar, kita dah dalam kedai mamak kena teh tarik, kena semua kan. Tapi sekarang alhamdulillah kan. Lepas subuh, tapi yang best sekali Ustaz ni, baguslah kalau orang kat dekat rumah-rumah tu, bila kita nak sembahyang kita azan lah. Kalau boleh lah semua orang kita azan supaya banyak mau dengar azan. Tempat saya ni alhamdulillah sebab rumah saya sebelah masjid je. Walaupun sebelah masjid, mungkin saya boleh ikut masjid punya azan. Tak, saya tak ikut. Saya buat azan saya sendiri. Walaupun dengar clear, rumah saya boleh nampak masjid Bukit Indah tu. Tapi saya azan sendiri. Sebab pun masjid tu dia azan untuk dia. Ni saya nak sembahyang ni saya azan untuk saya. Tapi saya habiskan dia punya azan dululah. Itu baru saya azan. Bila banyak kita bagi azan sebelum bayanglah. Dulu kita kalau satu kampung tu satu azan saja. Azan. Azan masjid. Ini kalau bayangkan semua orang setiap rumah buat azan. Allah. Bersambung-sambung. Berapa banyak. Banyak tu ya. Berapa banyaknya. Lagi habis semua setan. Kan? Ini sebab hikmah Allah. Ambillah peluang ni. Kita banyaklah buat persiapan lah. Kan? Buat persiapan untuk diri kita. Lebih lagi untuk keluarga kita pun yang terdekat. Pastikan orang semua jaga amal orang. Kita pun alhamdulillah macam saya tiap malam dalam pukul baru sekejap tadi. Malam ni kita buat awal sikit sebab pukul 10 nak on the air kan. Kita baca dengan hadis-hadis Nabi tentang kelebihan amal, kelebihan Quran. Maknanya ayah anda buat majlis taklim di rumah? Ya Ustaz. InsyaAllah. Tiap hari dalam pukul 10 malam. Lepas tu pula sekarang pula kita ada masa pula. Pagi pun kadang-kadang kita buat. And then kita muzakarah tentang buat harkat iman. Macam itulah. Harkat iman ni seorang-seorang lah akan cakap Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi sihat. Banyak-banyak kan cakap tentang kehebatan Allah ni. Supaya masuk dalam hati kita. Seorang-seorang cakap. Seorang-seorang cakap, anak cakap. Dia macam Iwan punya lagu lah. Allah
Siapa bagi rezeki? Allah. Jadi kita ajar Siapa anak-anak bagi kita, makan? Allah. 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 Jadi Siapa bagi maknanya, sedap, Sin? Allah. maknanya ayahanda, sarananya Ya, yang pertamanya ialah hidupkan majlis zikir, majlis Quran, baca Quran di rumah. Ya. Dan satu perkara yang saya tertarik tadi, bila masuk waktu, setiap rumah azan. Ya, setiap rumah tu Subhanallah. diazankan. Subhanallah. Bergema satu itu yang kita negara, nak satu tu, Ustaz. kampung. Ya. Allah. Jadi Mudah-mudahan kita lah. ni jangan harap dah dengar masjid azan dah cukup. Tak. Masjid azan tu untuk dia. Kan? Betul lah tu. Ini kita ni nak solat dekat rumah kita ni. Kita nak kena azan. Sebab tu dah tengok budak-budak yang dekat apa? Dekat hospital tu kan. Diorang azan. Tiap-tiap blok semua azan. Jadi Ya. Bagus. Ya. Jadi ni ada teknikal sikit ni. Lain tak berapa clear kot. Ya. Dia ayahanda. Macam mana tu? Lain tak clear agaknya lah. Saya tidak boleh berkomunikasi dengan ayahanda di RSM. Ya, apapun yang saya nak katakan di sini bahawasanya untuk memenuhi ruang kosong, ruang yang kita diberi rehat di rumah ini. Saya tertarik tadi dengan ayahanda yang mengatakan berkaitan dengan menghidupkan majlis ilmu. Majlis ilmu tu dihidupkan di rumah. Masya Allah. Ini suatu benda yang jarang masyarakat kita buat. Ya, kita hidupkan majlis ilmu kita di rumah tu. Ya, kita hidupkan majlis ilmu kita di rumah dengan cara mak kita baca ke, anak kita baca. Tak urai tak apa. Baca je, baca yang tak faham, tak faham kita boleh tanya. Hari ni kita boleh buat video call dan sebagainya. Kita boleh tanya. Ya, kita boleh tanya mereka bagaimana yang ketidakfahaman kita itu tadi. Ni dia. Jadi tuan-tuan, rakan-rakan FB semua. Ya. Saya bersama hari ini bicara santai bersama ayahanda DR Sam. Ya, bila bicara macam ini kadang-kadang dia ada sikit teknikal. Ya, saya pun tak tahu situasinya bagaimana dalam FB itu tadi. Saya sekarang ini putus hubungan saya dengan DR Sam ni. Nama sebenar dia Salim Ibrahim. Salim bin Ibrahim. Ya, ada banyak soalan-soalan lagi nak bertanya dengan beliau. Ini harapkan lain agak clear sedikit. Jadi mudah untuk nak diteruskan perbicaraan ini. Biasalah. Ya, bila kita buat secara live ni, dia berbagai-bagai perkara boleh berlaku dalam wawancara yang sebegini ya. Ini tuan-tuan antara salah satu usaha yang dibuatkan oleh geng Ustaz. Usaha yang dibuatkan oleh Ustaz. Dan di samping itu juga kami geng Ustaz ini melancarkan tiga dana untuk mencari sumbangan dana. Antara sumbangan dana yang kita nak cari itu ialah sebungkus nasi. Sebungkus nasi sejuta kasih. Ya. Ada masalah tak? Maaf. Wifi saya sudah apa ni? Sudah tak tahu apa dia, sudah off tadi. Ini kita masuk kita punya apa ni? Tak apa. Jadi kita lancarkan tiga perkara. Yang kedua, sekilo ikan selauk kasih. Allahu Akbar. Dan yang ketiga kita lancarkan pakaian untuk apa yang panggil PPE. Jadi ada siapa-siapa yang di luar sana yang nak menyumbang kepada dana geng Ustaz ini, dialu-alukanlah. Ya, sebab
kami bergerak pun atas dasar sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh Masya boleh Allah. pergi ke laman FB Geng Ustaz, boleh tengok kita sentiasa ke mana keuangan itu kita bawa pergi. Ya, Dan insya-Allah. keuangan itu sentiasa kita bermusyarat. Musyarat menggunakan teknik sekarang lah. Kita bermusyarat ke mana duit itu pergi, banyak mana, berapa kita perlu. Tu dia, kita macam tu. Ya. Jadi diharapkan tuan-tuan dan saya sentiasalah menyumbang untuk Geng Ustaz, dan yang sudah menyumbang kami ucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah dan Rasul saja yang dapat membalas jasa tuan-tuan dan puan-puan. Amin. Okey Ayahanda, kita punya ni dah clear balik. Okey. Jazakallah, insya-Allah. Okey Ayahanda, sekarang ni saya nak banyak yang orang kata di Malaysia ni alhamdulillah rakyatnya pemurah-pemurah. Ya benar ya Allah. Banyak Benar. NGO. Dan saya tengok sendiri lah, saya tengok sendiri pula. Sekarang ni kluster tabligh ke depan membantu. Kluster tabligh itu sendiri yang dirawat itu sendiri, dia ada pengalaman, dia pula pergi bantu. Masya Allah. Jadi apa pandangan Ayahanda berkaitan dengan NGO yang membuat kerja-kerja yang sebegini dengan sumbangan-sumbangan yang datang daripada masyarakat luar? Subhanallah, subhanallah. Memanglah kita ni alhamdulillah lah. Rakyat Malaysia ni bukan setakat umurah kenal di tanah air juga. Satu dunia alhamdulillah. Kan, kalau baru ni kita ada tengok satu video orang Syria duk doa untuk kita. Kan, sebab apa kita dikenal untuk satu dunia, mana-mana masalah orang Islam ni, kan. Kita ada ni Malaysia care, apa ni yang pergi hantar barang-barang bantu. Alhamdulillah lah, ini menunjuk sifat orang Melayu ni kita alhamdulillah, Allahu Akbar. Kan. Sebab itulah alhamdulillah. Ayana, saya tengok orang Bangladesh pun doa untuk orang Malaysia. Ada. Dia lepas sembahyang ada imam tu ada baca doa. Doa dalam bahasa Melayu tu. Sebut nama kita punya PM lagi. Subhanallah. Supaya PM kita ni panjang umur dia lah. Allah, semoga Allah bantu dia lah. Memang kesian juga dia. Kesian juga dia naik-naik jadi PM terus. Dapat masalah negara besar punya. Allah, semoga Allah bantulah dia. Kita mengharapkan satu ujian. Satu ujian lah. Jadi sebenarnya nak naik darjat dia lah. Ya, ujian ni sebenarnya nak naik darjat kita supaya kita dapat insaf, supaya kita dapat ada kasih sayang. Allah Akbar. Kita tengoklah. Yang jemaah tabligh kena itu lagi. Sekarang orang nampak kebaikan-kebaikan itu. Alhamdulillah. Tapi pun itu ada kebaikan. Tapi itulah kita pun takut juga ni. Bila dapat pujian-pujian ni takut nanti kita pula. Ini semua ujian lah. Bila orang puji pun ujian. Bila orang tu ujian. Jadi itulah kita kena fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kena selalu ya Allah, ingat pada Allah je lah ni semua. Tak ada apa, kita semua tak ada apa. La hawla wala quwata illa billah. Kita tak ada apa, tak ada daya. Itu pun semua daripada Allah juga. Kan? Kehinaan pun dari Allah, kemuliaan pun dari Allah. Benar kita tak ada apa. Jadi satu mungkin yalah Allah hikmah, kita pun tak tahu apa rahsia Allah ni kan nak bagi kan. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah lah orang hari ni dapatlah tahu sikit apa tu tabligh, apa yang kita buat kan, apa ni semua. Yang mudah-mudahan mereka pun besok akan ada boleh bagi masa sebab kerja dakwah ni sebenarnya semua orang Islam punya kerja. Macam semayang ni semua orang Islam punya kerja, semua orang kena tunaikan. Begitu juga kan, ajak orang kepada kebaikan, cegah kepada kemarahan, ni pun semua kerja kita Ustaz. Dan masing-masing punya macam cara lah kan. Tapi yang ni kita nak belajar untuk buat cara macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih cara Nabi dengan penuh kasih sayang, tunjuk akhlak kan. Sebab hari ni orang tak nampak kita punya semayang, tak nampak kita punya zikir, tak nampak kita punya baca Quran, tak nampak kita punya puasa. Orang tengok akhlak kita. Jadi inilah kita nak belajar bawa akhlak kita kan. Dengan tunjuk akhlak, orang nampak kasih sayang. Baru ni dapat semalam sampai tadi saya dapat satu video dekat Thailand.
dekat Thailand ni dekat hospital tu, dia orang kurung lah apa ni orang tabligh kat sana 14 hari. Bila dah lepas, dia orang lalu macam orang besar lalu. Dengan bagi dia orang tepuk lah dengan dia orang buat macam tu dengan orang tabligh. Masya-Allah. Masya-Allah Dia macam apa-apa saja pun ayahanda, dia ya, bermula daripada akhlak kita lah. benar Ustaz. Daripada akhlak kita. Bila Benar, kita Ustaz. tunjukkan akhlak yang baik, maka insyaAllah. akan nampak kebaikan di situ. Ya benar ya Ustaz. Jadi sembang-sembang ni kita sembang santai tapi nampak macam serius. Ni ayahanda. Ya, Betul ke Ustaz. di RSM ni? Ya? Betul ke di RSM ni? Takkan tak betul pula. Lain Azad? dia. Sebab di RSM ni selalunya orang kenal dengan lagu Saya Anak Malaysia. Apa nak kena satu lagu ke? Kena satu lagu malam ni. Satu lagu Saya Anak Malaysia ni. Tak ramai ni. Dia biasa lagu ni. Baguslah. Bila hari kemerdekaan aja. Berputar. Saya selalu pakai baju Melayu ke jubah. Tapi pasal ayahanda pakai baju Malaysia ni. Saya Anak Malaysia. Masya-Allah. Okey, kita bagi sikit je lah. Ya. Pakai jang. Jeng tu ada Ustaz. Jeng. Tertak. Itu yang mahal Ustaz. Tertak. 1953 bulan 5 aku dilahirkan di sebuah negeri yang diberi nama Negeri Sembilan. Jeng. Ustaz sekali ya. Jeng. Tertak. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Jeng. Ketak. Ustaz. Ya. Okeylah, itu saya anak Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita kena upgrade kita. Kita kena fikir bahawa sebenarnya bukan saja kita ni anak Malaysia. Kita nak sama-sama juga fikir bahawa kita ni umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi tinggi Ustaz. Tinggi lagi. Malaysia ni okeylah tak apalah untuk kita tapi kita ni nak tahu mengaku bahawa kita ni umat. Umat yang begitu Allah. Umat yang mana ulama beritahu di akhirat kan kaum-kaum dahulu tak boleh masuk surga dulu. Selagi umat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak masuk surga. Allah. Umat yang akhir tapi masuk surga dulu. Ustaz, ini kita kena rasa. Kita kena rasa bangga juga. Bukan kita nak bangga kita anak Malaysia je, alhamdulillah. Kita nak kena bangga juga kita ni umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Umat yang Allah. Umur pendek-pendek, besok umat akan bangun bersama-sama para anbiya. Anbiya dulu pun tengok, ini mana punya nabi-nabi ni dulu ni? Kan? Nabi SAW beritahu, inilah umat aku. Yang mana dulunya mereka ni dulu kan tidak bersama aku, tapi mereka telah bangun untuk menyambungkan kerja aku. Kita ni bukan nabi-nabi, tapi Allah bagi peluang pada kita untuk nak menyambungkan kerja Nabi. Pekerja Nabi itu nak bawa ajak orang kepada Allah SWT untuk kenal Allah. Jadi bila orang dah kenal Allah, maka bila Allah dah cinta pada Allah, maka baru dia nak tahu apa perintah apa yang Allah nak aku buat. Barulah dia mudah untuk nak taat kepada perintah Allah. Jadi hari ini Ustaz, banyak orang tahu tu semayang. Dia tahu kalau kita pergi rumah, kalau kita tanya, kau tak semayang, mana kau akan pergi. Dia pun tahu besok kalau aku tak semayang, dia akan besok dekat akan pergi neraka. Tapi kenapa tak semayang? Sebab apa? Iman dia lemah. Jadi iman ni nak kena usaha. Supaya iman ni yang kita ada ni supaya meningkat. Hari-hari meningkat. Iman kita. Yakin kita tambah.
Jadi bila iman kita kuat, maka mudah kita melaksanakan segala perintah Allah. Betul tak Ustaz? Betul. Bila iman lemah, Allah. Semayang pun kadang-kadang rasa nak cepat saja. Tapi bila iman kita dah mantap. Kalau boleh baca enak atau ina je. Bila iman dah kuat, rasa tak puas. Nak lagi. Nak lama-lama lagi. Sebab dia dah datang. Dia punya apa? Dia punya zuk tu. Dia punya rasa tu. Allah Akbar. Sebab itulah kita sarankanlah kalau boleh. Tak kira lah. Semua orang kena perlu usaha tak iman. Kan? Sebab apa? Nabi SAW pun beritahu kepada sahabat. Wahai sahabatku, perbaharuilah iman kamu. Sahabat. Iman dia punya tu pun Nabi suruh perbarui. Ya, dia bertanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak perbarui iman kami? Banyaklah ucapan la ilaha illallah. Selain kita zikir la ilaha illallah, ucapan la ilaha, la ni apa? Nak nafi, la, nak nafi. Nafi, la, tak ada yang berkuasa, hanya Allah aja. Tak ada yang boleh bagi manfaat, mudarat, melainkan Allah ya. Tak boleh yang bagi sehat, yang bagi sembuh, melainkan Allah aja. Walaupun hari ni alhamdulillah kita punya frontliner cuba macam-macam juga, bagus, itu ikhtiar, itu patut dibuat usul juga. Tapi yang menentukan di akhir, menentukan siapa hidup, siapa mati, Allah. Kan dah usaha macam-macam, tapi akhir Allah ambil juga. Dan ambil walaupun kita tengok keadaan kan, orang sangka tengok tak ada keluarga, tak ada, tapi yakinlah yang mati dalam keadaan wabak ni, yakinlah mereka ni mati mulia di sisi Allah. Kan? Mati syahid, Ustaz. Alhamdulillah Allah. Dan alhamdulillah ramai orang tabligh ni mati. Ini banyak kawan-kawan saya juga Ustaz, yang banyak kan semua saya berkenaan. Tapi Allah rasa subhanallah, beruntunglah kamu, beruntung. Mati dalam keadaan kan? Wabak ni kan. Ustaz di mana tu? Baju pun flag Malaysia punya baju. Ustaz. Dah cakap tadi. Allah. Saya ni sebenarnya kurang sihat sikit, Ayahanda. Oh ya. Kurang sikit ada masalah sikit tadi. Okey. Ustaz pun nak pergi hantar barang-barang ke kat rumah-rumah ke Ustaz? Tak. Saya duduk di rumah semata-mata. Tak boleh kemana. Nak berjalan pun tak boleh. Yalah, sama jugalah saya ni. Ni saya tengah belajar nak lockdown 40 hari Ustaz. Itulah. Bila ada kisah apa ni, Ibnu Sina beritahu tentang apa ni, duduk sampai 40 hari ya kak. Barulah dia akan, kita pun ambil macam Nabi Yunus alaihissalam pun dalam perut ikan pun 40 hari. Nabi Ibrahim alaihissalam pun dalam api pun 40 hari. Jadi kita nak ambil berkat 40 hari tu. Macam kita keluar pun jalan Allah pun 40 hari juga. Jadi ni dah kita nak belajar Allah. Duduk dalam rumah ni selama 40 hari, tengok macam mana. Apa Allah nanti akan bagi. Allah. Kan? Ini semua hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Benar ya Allah. Ini semua. Jadi sebab itu di samping kita usaha apa yang sudah dilakukan, usaha secara fizikal, jangan lupa. Usaha dari sudut kerohanian. Jangan lupa zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Betul Ustaz. Itu memang kena banyak-banyak tu. Kena banyak-banyak. Boleh kan 1000 lah. Tapi kadang-kadang tak sampai 1000 lah Ustaz. Tak apa. Dia macam ni tak dapat 1000, dapat 2000 pun jadilah. Allah Ustaz. Ya, Ustaz lagi hebat. Kena macam banyak. Saya tak dapat 1000 sekali pun lepas sembahyang pun dah cukup lah. Dia punya lemah. Saya ada satu amalan saya ambil daripada seorang Maulana yang kena COVID ni. Saya ambil dia punya amalan. Dia duduk sana, dia negatif. Antara amalan yang dia buat, pertama dia baca selawat kepada Nabi 3 kali. 3 kali. Ya. Lepas tu dia baca Fatihah 3 kali. 3 kali ya.
Lepas tu dia baca surah Ikhlas 3 kali. Ya, Ustaz. Lepas tu dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. 313 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey. Kemudian baca selawat pula 3 Kali kali. tutup. Tutup. Allah. Maulana apa tu? Maulana Hamid. Maulana Hamid. Ya. Maulana Hamid. Maulana Hamid. Dia pun ambil daripada satu seorang Pakistan. Maulana daripada Pakistan. Ya. Mana satu daripada Pakistan bagi ijazatkan apa ni zikir ni. Zikir ni. Itu yang ulang balik ayahanda ulang balik. Mula-mula apa dia? Dan dia mula-mula selawat kan 3 kali. Selawat 3 kali. Lepas tu baca Fatihah 3 kali. 3 kali. Lepas tu surah Ikhlas 3 kali. 3 kali. Lepas tu itulah yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil 313 kali. 13 kali. Dan tutup dengan selawat. Tutup dengan selawat 3 kali. Lepas tu kalau ada air, hembus dekat air. Hembus ke air. Lepas tu minum air tu. Minum air tu. InsyaAllah dengan izin Allah. Itu ada sudut kerohanian lah. Yalah. Mana kita nak balik pada Allah semua. Yalah, benar. Sebab apa yang nak bagi sembuh pun Allah juga. Allah. Kan? Dia semua. Dan lepas tu saran kita kalau boleh jangan tinggal madu dengan habatus sauda, Ustaz. Ini ada jaminan. Madu Allah beritahu dalam Quran. Kan? Madu ni syifa. Mana untuk penawar. Dan habatus sauda ni Nabi SAW pun ada sabda ubat dia ada dalam dia ada penawar untuk mengubati segala penyakit kecuali maut. Jadi kita kawan-kawan kita ni kita ikhtiar lah tapi kena ambil dengan penuh yakin. Penuh yakin. Dari mana ni ya Allah ni kau dah beritahu syifa. Kalau Allah dah beritahu takkanlah Allah kan. Allah yang beri penyakit, Allah yang berubat. Kalau Allah dah nak ambil kita pun kalau ada makan pun kita mati kita berjaya. Sebab apa kita dah ikut apa yang Allah suruh. Itu benar, hak Allah. Benar. Hak Allah nak bagi sembuh, nak tak bagi sembuh hak Allah. Tapi kawan-kawan kita dah sebab Allah bagi ni Allah nak uji kita. Okey, engkau nak macam mana? Tapi tak apalah kita nak bagi ubatkan doktor pun tak salah kan. Tapi ini ikhtiar kita. Kan sebagai seorang Islam, ikhtiar kita kepada inilah madu dengan sauda. Boleh tambah lagi minyak zaitun. Sebab dalam ada minyak zaitun ni ada barakah ada. Wati ni zaitun. Kan. Saya amal tu tiap-tiap pagi tu. Yang 3 ni. Alhamdulillah. Tiap-tiap pagi. Bagus, alhamdulillah. Jadi insya-Allah. Kita serah pada Allah lah. Subhanallah. Kan? Okey. Apa ni ayahanda kita pun dah ada di penghujung dah 1 jam lah kita rupanya. Oh ya ke? Sudah tak sejam sekarang jam 10.50. 10.50. Oh, masya-Allah. Dah tak sejam. Dah tak sedar Tak sedar tu. Saya ni semenjak dah kena lockdown ni Ustaz. Selalu pukul dah 9.10 ni dah lenyap lah. Sama. Tapi alhamdulillah dapat bangun lah pukul 1, pukul 2. Allah. Tapi itulah kadang-kadang tu lemahnya. Okeylah ada masa lagi tidur balik. Tapi alhamdulillah lah pukul 5 lalu. Belajar ambil yang akhir-akhir sekali. Akhir-akhir sekali. Saya mewakili geng Ustaz. Okey, baik Ustaz. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada ayahanda di RSM yang sudi menerima undangan daripada pihak. Masya-Allah, jazakallah. Jangan sikit-sikit. Insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Insya-Allah. Sebab bicara santai kita ini ramai yang akan dapat hidayah. Amin. Masya-Allah. Ustaz. Ya. Saya punya anak saudara seorang ada dalam Ustaz punya geng ni. Siapa tu? Ustaz Nazri. Nana, kita panggil dia Nana. Itulah saya punya pangkat macam anak saudara tu. Dia punya arwah mak dia, saya punya sepupu tu. Dia yang minta gambar tadi dekat saya. Dia nama dia Nazri kan? Ya. Kita panggil dia Nana.
Oh. Dia ni, dia Kelantan pun dia boleh cakap. Belah Kedah pun dia boleh. Ya, betul. Dia ni dulu budak baik. Dulu dia, kecil-kecil dia selalu saya ziarah dia masa dia duduk dekat Tumpat dulu. Dan saya pun terperanjat bila tengok dia jadi ustaz. Sebab dulu dia macam budak biasa tapi dia budak bagus lah. Mak dia. Tapi bagus lah. Alhamdulillah ada lah juga dalam. Sekarang tinggal kat Kelang. Dia kat Kelang. Dia dah bagi beritahu kat saya, dia minta gambar tadi. Ni mungkin dia ada ni. Ada. Okey, Ayahanda. Baik Ustaz, jazakallah, barakallah fiik. Kita Ustaz mengucapkan terima kasih. Dan tuan-tuan jangan lupa berikanlah sumbangan kepada Ustaz untuk membantu masa-masa COVID ni. Dan sebelum kita berhenti, kita sama-sama mengalukan lagu Aku Anak Malaysia. Okey. Siap muzik. Tak dengar pun. Nah. Jangan. Tak apa-apa dengar Ustaz. Allah tak bagi izin. Dengar Saya pun ambil kesempatan Ustaz ucapkan terima kasih kepada geng-geng Ustaz yang sudi jemput saya ni, yang tak ada apa-apa, yang masih nak belajar. Semoga geng Ustaz ni berjaya dunia dan akhirat. Amin. Banyaklah kalau boleh kita semua banyak menyumbang. Mana dia punya akaun Ustaz? Ada dekat dalam Facebook dah. Ada, nanti dia akan tulis dalam FB. Okey. Dalam FB ada nanti. InsyaAllah saya ada rezeki sikit, saya pun ada nak sumbang sikit. InsyaAllah. Amin. Mungkin tak banyak lah, adalah sikit Allah bagi. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan, di RSM pun sama-sama nak menyumbang kepada geng Ustaz untuk membantu sedikit banyak kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam COVID-19 ini. InsyaAllah kita doa Ustaz. Semoga hidup dalam mudah-mudahan Allah tarikkan apa ni. Mudah-mudahan bisa mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kita jumpa 40 hari 4 bulan. Amin. Kami rasa cukup setakat itu. Kami bersiaran pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu dan ketika lain. Dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك